connectivity dan sebagainya lah. Tapi yang kita tahu Tesla ni more to automotive kan. Alright. So in traditional marketing, marketers try to market produk-produk automotive ni yang common lah, contohnya macam kereta dan sebagainya. Tapi bila masuk Tesla, dia mula market kan new teknologi dalam dunia otomotif. Maksudnya kereta yang tak lagi pakai petrol kan, right? Dan juga automated punya teknologi lah yang boleh bawa ataupun safe drive punya car dan sebagainya. So basically, right, macam teknologi tu dah merubah orang customer punya preferences, right? Sama macam bila wujudnya ni social media yang awak tengah duk guna sekarang lah, Facebook ke Instagram, TikTok dan sebagainya. I still remember guys, I still remember during my early ataupun young punya era lah, umur-umur awak ni kan, even though masa tu dah ada pun what we call social media, tapi social media pada zaman atau ketika itu it's more towards ataupun teknologi dia lebih kepada networking semata lah, right? You pernah dengar tak macam MySpace, Friendster, Staggered, apa semua tu wujud lagi ke zaman ni? Pernah dengar tak guys? Pernah sir. MySpace pernah dengar sir, yang lain tak pernah. Tak kan. Alright. Kalau tak pernah dengar pun mungkin you pernah ni lah nampak somewhere. But it's not the point. My point is platform-platform itu wujud dia more to inilah kita punya social network lah kan, nak berkenalan somewhere like that, right? Tapi bila wujudnya Facebook pada 2004, tapi di Malaysia dia masuk agak lambat, around 2007 macam tu lah, right? Baru popular kat Malaysia 2008 macam tu, right? Then baru kita nampak tau slowly platform-platform macam ni digunakan untuk tujuan penjualan ataupun penyebaran benda-benda yang berkaitan dengan pemasaran. Orang dah mula perkenalkan produk, orang dah mula jual produk menggunakan platform-platform macam Facebook dan juga Instagram. Jadi that's what we call digital technology transform pemasaran tu. Sebab kita tahu periklanan ni dia agak mahal sebenarnya. Look at the site macam broadcasting, TV, radio ataupun printed, surat khabar, majalah, semua ni we can call it as a very costly punya advertising, right? Tak semua orang boleh buat pemasaran macam tu. Company-company kecil dan sebagainya, dia orang hanya bergantung dengan buat banner sikit sebanyak kan, buat poster, gantung kain rentang, itu je benda-benda yang simple. But nowadays dia boleh challenge, right? Even perniagaan kecil dan sederhana pun dia dah boleh macam bersaing in terms of marketing dengan brand-brand yang agak besar. Sebab apa? Sebab platform-platform social media yang dah wujud sekarang ni, right? Dan semualah Airbnb, right? Zipcar, Google Wallet, macam Netflix lagi lah, right? Kalau dulu kan kita selalu nampak kedai-kedai yang menjual macam CD kan, kaset lagi lah, lama tu tahun 90-an 2000 tu adalah sikit sebanyak kan, jenama-jenama macam Speedy kan, right? But nowadays tak wujud lagi dah. Kalau ada pun I don't know, bagi saya tak nampak lagi dah kedai-kedai yang menjual benda macam tu, sebab platform tu dah digantikan oleh Netflix. Maksud saya macam streaming services lah, Spotify dan sebagainya, right? So kalau kita tengok impact yang dibawa oleh digital teknologi terhadap pemasaran tu sangat-sangat luas dan sangat-sangat berkesan lah kita katakan, right? Baik. So ni tak ada apa, slide ni saya cuma tunjuklah contoh-contoh company-company yang wujud dekat market, and then macam mana dia orang bawa innovation dalam marketing. Yang ni you can tengok by yourself. Banyaklah kan, Amazon, Yahoo, Snapchat dan sebagainya, right? Ini tak ada apa. Okay, now we go to the definitions of digital marketing itself.
Right? I think last week I have mentioned about if let's say you Google the terms ataupun the words kan digital marketing, you akan jumpa lebih daripada 10 kot definitions of digital marketing from different authors, but untuk buku teks kita ni dia bagi definition dia macam ni. Dia kata digital marketing can be simply defined as the process of achieving marketing objective through applying digital media, data or teknologi ataupun and teknologi. Right, kita fahamkan dulu. Dia kata proses untuk mencapai objektif pemasaran melalui aplikasi digital media, data dan teknologi. Okay. So apa marketing objektif? Right? Marketing objektif ada banyak lah. Ada yang bersifat dia nak sales objektif kan, ada yang dia nak profit objektif dan sebagainya kan. Tapi the point is apa yang kita nak capai tetap sama. Cuma sekarang ni aplikasi penyampaian ataupun aplikasi untuk kita capai objektif tersebut dengan menggunakan digital media, data dan teknologi. Right. Macam saya cakap tadi kan kalaulah saya punya objektif, saya nak sampaikan produk saya ke seluruh Malaysia contohlah, right? Okay. So kalau produk fizikal, saya kena buat macam-macam aktiviti, macam distribution kan, marketing, right, periklanan, promosi dan sebagainya. Tapi kalau guna digital teknologi, adakah benda tu berlainan? Tak, sama je. Saya mesti kena buat periklanan, saya mesti nak kena buat distribution dan sebagainya. Bezanya saya sekarang menggunakan digital platform, social media ke, website, right, mobile application dan sebagainya. Itu maksud ataupun definition of digital marketing. Okay, so the second one ni pun sama jugalah actually kan so just take it from different authors. Dia kata pula digital marketing, the applications of digital media, data and technology integrated with traditional communication to achieve marketing objective. Lebih kurang cuma dia tambahlah beberapa perkataan macam dia kata ini adalah applications of digital media semua ni, tapi integrate maksudnya dia ada kaitan ataupun dia ada hubung kait juga dengan traditional communication. Right? Seperti yang you all tengok lah kan, you perasan company-company besar macam Nike ke Adidas, tak kisahlah kan, brand-brand yang terkenal ni, even though dah masuk 2024 ni kan, dia orang guna digital marketing, tapi dalam masa yang sama dia orang juga masih mengekalkan traditional communication. Contohnya dia still buat iklan dekat billboard, dia still buat periklanan dekat surat khabar, TV, radio dan sebagainya, sebab dia tahu bahawa market tu luas, right? Mungkin ada sesetengah target market dia tu dia tak boleh capai sepenuhnya dengan hanya menggunakan digital marketing. So that dia integrate with traditional communication to achieve full potentials of their market. Itu inilah pemahaman di sebalik definitions of digital marketing yang sebagi ni. Okay, so sir, kami nak hafal yang mana? Mana-mana pun boleh untuk test awak ni, hafallah yang mana yang awak rasa senang Okay, ni tak ada apalah, ni the in-depth definitions. So, companies nowadays kan, dia tidak menggunakan single channel marketing, right? Normally dia akan gunakan multi-channel ataupun bahasa lain dalam marketing kita juga panggil dia sebagai multi-channel. Omni-channel. Please remember this one. Right. Apa maksud omni-channel? Omni-channel ni maksudnya aplikasi of several channel ataupun media channel for spreading marketing messages. Right. McDonald contohnya, McDonald ni dia ada website, of course kita tahu right? Dia ada juga social media page. Kan dekat Facebook, Instagram apa semua tu dia ada juga. At the same time dia juga create mobile punya application yang kita boleh download kan dekat App Store ataupun Apple Store tu, right? Dalam masa yang sama juga dia pakai juga penulisan-penulisan dalam blog-blog third party contohnya. Right? TV, radio, surat khabar, of course lah dia masih so itu yang dikatakan omni-channel, right? Untuk reach all markets yang dia target.
Okay, ini termasuklah dia kata this can include email, social media, print, mobile, display ads, television dan lain-lain. Okay, cuma cabaran guys dalam nak menggunakan multi channel ni, the main challenges is kita kena make sure that maklumat tu dia orang kata konsisten lah. Tak nak nanti bila consumer yang menggunakan website lain apa yang dia dapat dengan consumer yang menggunakan channel lain pula. Right? So itu cabaran dia, kita kena make sure that all information yang kita spread tu consistent. So leveraging multiple channel allow brands to interact with their customer across multiple touch point for a more comprehensive campaign. Ini antara tujuan lah kenapa company nowadays dia banyak menggunakan omni channel. Okay? Tapi untuk yang ni saya nak awak tahu ataupun saya nak awak faham lah tentang definitions of omni channel ni. Baik. Okay. So dalam kita nak menyampaikan in terms ataupun in order for marketers to deliver their marketing, of course dia kena ada ataupun dia kena integrate dengan beberapa terms ataupun beberapa kita panggil macam cabang lah senang cerita kan untuk menyampaikan digital marketing. So benda tu kita terjemahkan dalam bentuk 7D. Okay, kalau orang tanya kan what is 7D? 7D ni macam apa faktor yang kita kena ada dalam menyampaikan digital marketing. So 7Ds tu yang pertama dia kata digital goals. Right? Right, digital goal. So digital goal ni samalah macam digital marketing. Marketing goals yang kita nak target untuk audien kita lah. Kan Okay, yang kedua kita kena ada juga audien kita. Siapa target market kita? Kan? So barang-barang yang awak beli kat Shopee, Lazada, apa semua kan, kebanyakannya barang-barang yang dia target untuk B2C. Kan, siapa pernah belajar marketing, dia tahulah apa maksud B2C. By the way, tak apalah kita tanya juga, siapa tahu what is B2C? Anyone? Apa maksud B2C? Anyone have taken any marketing subject should know what is B2C, B2B semua ni. What is B2C? Saya tanya. Business to consumer. Betul lah Dina. B2C, business to consumer. Tapi maksud saya, apa business to consumer tu? Direct to customer lah kan sir? Pandai kan. Simple je jawapan dia. Betul. B2C adalah model perniagaan di mana pengeluar dia jual barang tu direct pergi dekat pengguna akhir. Dia tak pakai dah orang tengah ke apa ke. Maksudnya produk tu digunakan untuk business consumer. Kan? Kita masuk website aryani.com.my kan. Nak beli apa tu? Nak beli tudung kan. Beli-beli tu terus kita bayar apa semua, barang tu dihantar ke rumah kita. Itulah model business B2C. Simple, very good hari ni. Right? Kalau B2B pula, perniagaan, business model yang kita jual barang tu, dia bukan untuk kegunaan consumer akhir, dia untuk production dan processing. Katakanlah saya ni ada kilang, kedai bakery. Saya ni jual roti, kek semua kan kat kedai bakery. Saya masuk website, saya nak beli mesin. Mesin apa? Mesin, I don't know lah, maybe mesin uli tepung ke kan, right? Dekat website apa? Dekat website Panasonic contohnya. So saya pun buat pembelian mesin. Maksudnya ini adalah modul perniagaan B2B. Sebab saya beli barang bukan untuk nak guna, saya beli barang untuk production produk saya. Itu modul B2B. B2B ni. Baik. C2C pula. Okay, C2C ni dia dalam digital marketing dia akan melibatkan C2C di mana right, consumer dan consumer lain ni dia boleh berinteraksi juga. Macam mana contoh? Okay, awak pergi beli barang dekat Shopee contohnya, benda pertama yang awak akan buat adalah awak akan baca review, baca komen orang dulu yang dah pernah beli, betul tak? Right?
So bila awak boleh buat benda-benda macam tu ataupun dekat social media page dekat Instagram ke, awak boleh tanya orang, awak nampak orang dah beli kan, so awak pun reply komen dia, awak kata, bang okey tak produk ni, abang beli okey tak, tahan tak. Okey, aktiviti tu yang kita panggil C2C, interaction between consumer and consumer yang lain. Benda ni dekat digital platform je boleh, tanpa digital platform tak boleh. Right? Itu yang ada dalam digital audiences. Okay, so nak menyampaikan pula dia kena ada D yang ketiga, digital devices. Apa maksud digital devices? Apa-apa sahaja device yang boleh akses internet untuk buat aktiviti digital marketing. Maksudnya kita boleh buka Google, kita boleh buka Yahoo, boleh buka website. Apa contoh dia? Smartphone, tablet, desktop, kan? Dan banyak lagi lah sebenarnya kan, right? Kadang-kadang gaming device pun boleh akses tau, macam PlayStation lah, Xbox dan sebagainya. So benda tu dikategorikan sebagai digital devices. Okay, baik. Apa platform yang ada dalam digital devices tu? Platform dia yang kita guna sekarang. Platform ni pengantara, right? Medium. So social media kan, website, mobile apps dan sebagainya. Okay. So apakah digital media yang boleh digunakan oleh penjual, right? Can be used by marketers to spread their message ataupun sampaikan marketing communication. Ada yang berbentuk paid, own dan earn. Sekejap lagi saya akan tunjuklah apa yang dikatakan paid, own, earn ni. Website and apps, right? Ni search and social media, search, social and email marketing. Ini antara pengantara yang kita guna pakai. Ni benda ni kena ingat tau, sebab kadang-kadang ditanya juga dalam test ni. And then dia juga melibatkan digital data. Apa data? Data ni guys, data ni benda yang sangat penting dalam digital marketing. Tanpa data, kita susah sikit nak buat penyebaran marketing kita lah. Right? Maksudnya kita dah tahu dah siapa golongan sasar kita. Kalau you buat marketing yang mass ni maksudnya yang you tak pilih siapa-siapa, you just post dekat Facebook contohnya, post kat Instagram ke apa semua tu, dia bukan tak bagus tau, tapi dia tak ada pengkhususan. Boleh jadi orang tengok, boleh jadi orang tak tengok. Boleh jadi orang suka, boleh jadi orang macam tak berminat tentang apa yang you sampaikan. Tetapi kalau you ada digital data, contohnya, you dah tahu dah customer ni email dia apa, right? Yang dia minat ataupun benda yang dia pernah tengok dan sebagainya. So semua tu adalah data yang awak boleh spesifikkan siapa target market awak. Contoh digital data, email consumer, right? Nombor telefon dia, alamat dia tu antara add-on value lah ataupun benda-benda yang kalau ada lagi bagus. Tapi yang paling penting, dia punya email, dia punya social media page dan sebagainya. So you dah tahu dah target market awak siapa. Right? Baik. Yang ketiga, last but not least, teknologi lah. Teknologi yang kita gunakan. Teknologi ni banyak sebenarnya, tapi yang zaman sekarang kan, antaranya Wi-Fi lah, sambungan tanpa wayar. Kan? Zaman dulu kita banyak gunakan wireless connection. Contohnya macam infrared, kalau you pernah dengar lah, right? Bluetooth, apa semua tu lah. But nowadays, benda tu dah digantikan oleh Wi-Fi. Even kat rumah you pun, kadang-kadang kita nak gunakan remote control kan, tukar TV apa semua tu, dah banyak dah yang TV, yang smart TV menggunakan Wi-Fi. Dan teknologi baru antara lain ni macam penggunaan AI, Artificial Intelligence. Right? AI ni, pernah tak guna tu, Chat GPT? Itu contoh lah, contoh AI. Right? Website nowadays, dia orang banyak gunakan AI ni dalam dia orang nak buat ni lah, automated kita panggil, contoh macam you nak tanya ataupun you nak ask about product dan sebagainya. So you can do that 24/7.
Tanya sikit, ada mesin akan reply automatically macam tu kan ataupun teknologi-teknologi macam augmented and virtual reality. VR ataupun virtual reality ni dia teknologi di mana kita masuk ke alam virtual. Manusia ni dia masuk ke alam virtual. Jadi untuk manusia masuk ke alam virtual, normally dia ada special device lah. Pernah tengok tak alat virtual reality ni yang awak pakai macam spek mata tu? Dia kat gaming pun ada benda ni. Right? Bila awak pakai tu, then you can see lah different alam virtual reality tu kan, you masuk dalam tu. Tapi kalau augmented reality, dia bawa dunia virtual keluar dekat alam kita. Contoh paling mudah, penggunaan tu macam awak guna what we call filter kan right. So banyak company yang dia buat virtual augmented reality ni dalam marketing dia, so that consumer boleh contohnya macam cuba produk tu secara virtual. Nak pakai baju, boleh pakai baju secara virtual. Nak try sama ada alat makeup tu kena tak dengan muka awak, for example lah kan, boleh cuba secara virtual, right? So it is possible right now. So guys, that's 7D elemen yang ada dalam penyampaian digital marketing. Baik. So now the type ataupun 3 types of media. Okay, so listen carefully sebab benda ni dia agak popular lah bila kita keluar dalam test tu. So what is paid, own and earn? The first one is paid media, media berbayar. So kalau dalam traditional marketing punya side, media berbayar ni adalah media yang kita bayar pihak ketiga untuk marketkan produk kita ataupun untuk penyampaian konten pemasaran kita. Contohnya, saya nak iklankan barang saya dekat TV. TV kena bayar tak kalau kita nak buat iklan? Of course kena bayar. Dan benda tu sangat mahal sebenarnya. Right? Nak buat kat surat khabar? Kena. Okay, but in terms of digital marketing, paid media adalah media yang kita beli, right? Bulk media, a direct payment occurs to a site owner or an ad networks when they serve an ads or a sponsorship or a pay for a click, lead or sales generated. Ini paid media dalam terma digital marketing. So apa contoh paid media dalam digital marketing ni? Paling mudah, Google Ads. Kan? Google Ads paling mudah. Ataupun social media ads. Kan? Facebook ads, Instagram ads dan sebagainya. Kena bayar tak? Kena. Ada student argue lah, dia kata taklah kalau kita buat iklan kat Facebook free je. Betul, saya tahu, tapi yang tu dia bukan kategori paid media. Kan? Banyak peniaga kita guys, peniaga terutamanya peniaga kecil dan sederhana lah. Dia orang ni kebanyakannya dia orang hanya bergantung kepada media-media macam tu lah kan untuk marketkan produk sebab free, tak kena duit pun. Dia ambil gambar sendiri and then dia edit sikit gambar tu, dia masukkan dalam Facebook dia. Lepas tu dia post. 1 sen pun tak kena charge. Right? Okey tak? Jawabnya okey. Tapi dia ada kelemahan dia sikit. Right? Berbanding dengan Facebook ads yang awak kena bayar dekat Facebook untuk marketkan produk. By the way kan, pernah tengok tak Facebook ad yang dia ada tulis sponsored kecil kat bawah dia tu? Pernah kan? Pernah. Okey, so apa beza bila Facebook ads ni dengan iklan yang kita post sendiri dekat Facebook tu? Ada beza tak? Beza dari aspek yang macam mana? Siapa boleh bagi tahu kat saya? Ni logik punya fikiran je, tak perlu apa beza di antara Facebook ads dengan ads yang kita post dekat Facebook yang tak kena duit langsung? Exposure. Antaranya salah satu adalah exposure lah kan. Maksudnya market mana yang iklan tu akan pergi. Pengkhususan dia tu. Right? Capaian dia. Kalau kita buat Facebook ad, sebenarnya kita boleh tetapkan
market mana yang dia nak reach. Okay. Sebab tu dia lebih, kalau awak perasan kan Facebook Ads ni, kalau awak tengok contoh macam McDonald ke kan, iklan McD, kalau awak perasan yang Facebook Ads ni, komen dia kan, like dia memang tinggi, kadang-kadang tu puluhan ribu, right? Tapi kalau kita post sendiri, dia depends, kan, dia depends on beberapa faktor lah, tapi normally dia takkan macam engagement dia takkan melebihi apa yang kita bayar kat Facebook macam tu. Tu antara kelebihan dia lah, right? Okay, yang kedua, own media. Yang ni baru kategori yang awak post sendiri tu. Right? Own media bermaksud media yang awak miliki sendirilah, ataupun milik syarikat awak ke dan sebagainya. Contoh own media ni adalah macam website milik company. Right? Website developed and owned by a company, and then dekat website tu jugalah dia post pasal information produk kan, ataupun any updates about the product dan sebagainya. That's what we call own media. Right? Baik, macam mana kalau kita post dekat Facebook sendiri tadi tu? Yes, itu pun kategori own media. Right? Ataupun zaman dulu, bukan zaman dulu lah, I mean few years back kan, beberapa tahun ke belakang ni, antara benda yang popular digunakan adalah blog. I think you pernah tengok blog ni, dia website based tapi dia kita boleh masukkan lah konten, penulisan, audio, visual dan sebagainya, dan kita post untuk audience kita lah, right? Okay, that's what we call own media. Okay, the last one, earn media, right? Media yang kita earn from someone else's efforts. The audience is reached through editorials, comment and sharing online. Sometimes kan kita usaha untuk marketkan produk, tapi mungkin disebabkan kekangan apa semua ni, kita tak dapat reach banyak market contohnya, atau banyak customer lah. Tetapi kadang-kadang akan ada bantuan-bantuan yang sama ada kita minta ataupun kita tak tahu pun benda tu. Tapi benda tu membantu dalam menyampaikan communication marketing kita. Contoh dia senang je, contohnya. Katakanlah you post something dekat Facebook awak. Kan, post tu maksudnya menggunakan own media lah. Right? Mungkin ada few orang engage lah kan, ada orang like, ada orang komen, ada orang share, tapi kadang-kadang ada orang share tu, konten yang orang lain share tu yang banyak pula engagement. Faham tak? Right? So bila engagement banyak hasil daripada orang lain yang share, yang tu kita panggil earn media. Okay, so now faham tak ketiga-tiga, paid, own and earn? So far any questions? Boleh? Boleh, sir. Okay. Hopefully boleh lah. Baik. Okay, yang ni tak ada apalah, dia cuma tunjukkan tentang hubung kait lah di antara ketiga-tiga jenis media tadi kan. You can tengok kat sini dan mungkin boleh rujuk textbook sikit lah untuk faham apa kaitan ketiga-tiga ni. Baik. Sorry. Okay, the growing range of digital marketing platform. Yang ni saya dah explain tadi kan, dalam 7Ds tu kan. What ways can you access web or internet through a browser? Kita boleh capai Google apa semua tu kan untuk tujuan digital marketing ni menggunakan platform-platform ni lah, ataupun device yang awak pun tahu kan, desktop, laptop, netbook, mobile phone, tablet ataupun hardware lain, contohnya macam gaming platform, indoor, outdoor, kiosk type dan sebagainya. A lot of things kan yang kita boleh access. Baik, cuma saya nak tanya kan, sekarang ni even apa nak ambil contoh, smartwatch, smart wearable
device kan, right? Smartwatch ni pun kadang-kadang dah boleh ada yang dah boleh connect dengan internet ataupun sambungan wifi dan sebagainya. So adakah smartwatch ni kita boleh kategorikan dalam dalam platform untuk digital marketing? Yes or no? Sebenarnya banyak lagi lah, tapi saya ambil contoh smartwatch. Adakah smartwatch ni dia dalam kategori digital marketing platform juga? Yes or no? Boleh tak? Ingat apa yang kita tengok ni adalah benda yang boleh akses web ataupun internet through a browser. Boleh tak? Ya, jawabnya ya, dia tergolong juga dalam digital marketing platform. Right? Anything yang boleh connected by web or internet. Right? Baik. Cuma yalah mungkin kita tak boleh lah buat pembelian dekat smartwatch kan. Tak ada lagi kot setakat ni yang kita boleh buka Shopee ke apa ke kan dekat smartwatch kan. Right? Baik. So sama macam di marketing tradisional, digital marketing pun ada strategi digital marketing juga. Right? Dan saya dah ulang benda ni berkali-kali dah daripada tadi awal saya bagi lecture kan, saya kata in terms of objektif punya pencapaian, marketing strategi, dia sama je sebenarnya dengan traditional marketing. Cuma yang membezakan hanyalah application dia tu melalui digital platform. Baik. So siapa-siapa anyone yang pernah go through marketing subject kan, dia tahu tau antara marketing strategi ni dia melibatkan consumer segmentation, targeting dan positioning. Right? Sama macam traditional marketing. Digital marketing pun dia kena tentukan yang pertama market segmentation. Segmen market dia. Right? Apa maksud market segmentation? Baik awak ingat balik. Apa maksud market segmentation? Market segmentation maksudnya kita nak pecahkan market kita tu mengikut kumpulan-kumpulan customer yang share same karakteristik. Right? Umur, jantina, bangsa, agama, apa lagi? Benda-benda yang kita boleh pecahkan market kita. Right? Sebab guys, dia macam ni tau. Kadang-kadang company ni dia tak jual satu produk, dia jual pelbagai produk. Tapi dia tak boleh buat satu marketing strategi untuk mewakili ke semua produk dia. Tak boleh macam tu. Right? Dia kena ada separate marketing strategi, right? Yang dia design untuk separate target market dia. Kan? Awak sebutlah apa brand. Anything. Even nak jual baju ke, nak jual makanan, nak jual services kan, right, dan sebagainya. So dia kena ada different marketing strategy untuk different product. So dalam digital marketing ni pun sama juga, right? Kita ambil contoh macam apa? Produk apa Apple lah, Apple senang kan, semua orang kenal Apple, right? Apple ni bila dia buat iklan untuk produk-produk flagship dia, yang mana dia tahu target market dia ni different people. Flagship ni benda-benda mahal lah, macam dia punya iPhone Pro Max apa semua tu kan, right? So kalaulah dia pilih untuk menggunakan platform apa? Website contohnya kan, biasanya website kan, right? Tapi at the same time dia juga nak jual benda-benda yang different target market, yang murah-murah sikit, yang orang lain yang beli dia pula, for example, right? So barang-barang ni akan dilakukan marketing strategi dia menggunakan platform-platform yang berbeza. So nak tak nak dia kena buat market segmentation. Itu maksud market segmentation, right? And then target market mana yang dia nak capai, dan juga positioning strategy. Okay, so saya tak akan go deep lah tentang tiga ni sebab yang pertama saya yakin you dah pernah belajar dalam marketing subject, dan yang kedua memang dia dalam slide kita ni dia tak detail sangat pun kan, right? Cuma kena tahu lah apa maksud segmentation, targeting dan positioning ni.
Okay, ni antara ni lah dia punya key features dalam marketing strategy dia. Yang ni you can read it by yourself lah. Saya tak go through sangat benda ni. Okay, so next. Applications of digital marketing ni untuk tujuan apa sebenarnya? Right? Apa sebab kita nak guna digital marketing? Kalau tak guna tak boleh ke? Okay, dia kata antaranya yang pertama, digital media and technologies can be used as follow. Yang pertama digunakan sebagai medium pengiklanan, of course lah kan. Right? Kenapa orang suka guna peniaga zaman sekarang lah, tak kira lah kecil ke sederhana ke. Kenapa dia orang suka guna digital marketing? Sebab murah. Kos dia sangat rendah berbanding dengan traditional marketing. Right? Okay, yang kedua, dia juga menyediakan direct response medium. Okay. Zaman dulu kalau kita beli barang and then ada masalah lah kan, right? Apa kita buat untuk reach balik, untuk capai balik kedai ke ataupun penjual tadi tu? Mungkin kita hanya gunakan telefon. Mungkin kita hanya gunakan door to door ataupun ni lah pergi direct walk in dan sebagainya. But nowadays, banyak sangat platform-platform ataupun medium-medium yang kita boleh gunakan untuk dapatkan direct response. Website boleh, email contoh. Email ni antara contoh direct response medium yang paling senang dan paling jimat nak guna. WhatsApp kan, personal messenger yang kita boleh gunakan dalam social media lah, contohnya macam Facebook Messenger apa semua tu. Right? Kalau you beli barang kat Shopee ada problem dan sebagainya, you boleh chat direct dengan seller, betul tak? So that's what we call direct response medium. Okay, next, platform for sale transaction. Right? You pernah dengar tak satu platform ni nama dia mudah.my? Atau pernah guna tak? Pernah dengar sir. Pernah dengar tapi tak pernah guna kan? Tak apalah, it's okay. Mudah ni dia dulu popular tau, dulu sangat popular. Tapi kelemahan Mudah ni dia tak menyediakan platform for sale transaction. So bila dia tak buat macam tu, yang pertama of course lah, activity scam ni memang dahsyat dekat situ. Right? Awak boleh tengok barang tau dekat platform tu. Boleh tengok barang, boleh tahu harga apa semualah. Tapi awak tak boleh beli kat situ. Awak kena deal PM tepi lah orang kata kan, right? Guna WhatsApp. Jadi kat situ banyaklah orang kena tipu lah, right? Dah bayar barang tak hantar, dah beli barang tu tak sama, macam-macam. Tapi platform macam Shopee, Lazada zaman sekarang ni, dia dah menyediakan platform untuk sale transaction. Maksudnya kat situlah awak boleh pilih, boleh masuk dalam bakul, boleh proceed to check out, boleh bayar dekat situ juga dan tunggu barang sampai. Right? Dia by the way kan guys, nak bagi tahu je lah. Shopee, Lazada, Agoda apa semua tu, dia platform sale transaction tau, tapi dia bukan come from that brand itself lah, right? Kalau yang daripada brand tu sendiri, contohnya kita masuk website Apple, kita buat pembelian dalam website Apple dan kita tunggu barang dihantarkan, itu memang from that from brand itself lah. Tapi Shopee, Lazada ni dia bukan brand tau, dia platform yang untuk e-commerce punya brand dan sebagainya berkumpul kat situ kan, right? Tapi tak kisahlah apa pun, tapi kita boleh lakukan sale transaction dekat situ. That's very good things, right? Baik. Okay, so digital marketing juga dia boleh lead generation method. Maksudnya dia boleh lead for prospect yang lebih baik lah. Kan? Bila awak scroll dekat Facebook kan, Instagram apa semua ni, awak nampak iklan yang awak suka ataupun berminat, apa awak buat? Biasanya yang pertama awak akan tekan butang like, betul? Yang kedua, kalau awak nak beli sangat-sangat, awak akan tekan PM saya ataupun awak akan komen lah, PM bang ataupun PM tepi dan sebagainya kan, right? So bila awak buat macam tu, seller ni dia dah nampak tau, okay, ini adalah prospect, right? Prospek ni potential customer lah, right? So bila dia dah nampak macam tu, dia boleh make a move, dia boleh buat tindakan seterusnya, dia boleh PM awak,
right? Minta ataupun tanya soalan sikit dan sebagainya. Maksudnya dia boleh buat something disebabkan dia dah tahu yang mana prospek, yang mana bukan. So tu antara kelebihan dia, itu yang kita kata lead for prospect tu, right? Okay, next, distribution channel. Yang kita maksudkan dengan distribution channel ni adalah penghantaran produk-produk digital. Right? Kalau fizikal semua orang tahu kan, fizikal ni yang menggerakkan produk fizikal ni courier company lah kan, Ninja Van, Federal Express kan, Shopee Express dan sebagainya lah. Tapi yang kita maksudkan kat sini guys adalah distribution channel of digital product. Apa contoh digital product? E-book kan, software, apa lagi? E-tiket contohnya kan, right? Kalau dulu kita nak beli tiket wayang ke apa, kena beli walk in kan, but nowadays dah tak macam tu dah. Dan macam-macam lagi, e-book dan sebagainya. Right? Even kita nak beli game kan, nak macam guys ni kan, kadang-kadang kita nak beli game tak payah beli CD ya. CD ni physical, but nowadays benda tu dah boleh download direct dekat website penjual tersebut dan sebagainya. So macam mana produk tu bergerak daripada A pergi ke B dan sebagainya, itu yang kita panggil distribution channel, navigate from page to page. Right? Faham tak maksud saya? Okay, katakanlah sekarang ni awak nak beli software, awak nak beli antivirus kan, right? Kaspersky contohnya. Boleh tak kita sebagai user beli direct dekat website Kaspersky? Boleh? Maksudnya distribution channel tu berlaku secara direct distribution channel. Kita beli, bayar dekat website tu, direct kita boleh download dekat komputer. Tapi boleh tak kita beli produk yang sama dekat website lain? Contohnya macam website kedai komputer ke, right? Website apa ni yang digital punya website dan sebagainya pun boleh juga. So kalau dalam kes macam tu, kita faham bahawa pergerakan produk tu dia ada orang tengah. Daripada pengeluar pergi dekat orang tengah dan baru sampai dekat kita. Right? Itu yang kita maksudkan dengan distribution channel. Kejap Okay. Right. Dan last but not least, apa tujuan ataupun applications of digital marketing terhadap market kita ni? Yang paling penting, dia menyediakan macam-macam platform untuk membina hubungan dengan pelanggan dengan lebih baik lah. Kalau zaman dulu, cara ataupun the way marketers try to connect with their customer, dia tak banyak. Dia terhad antaranya door to door, pergi rumah ke rumah, ataupun yang paling popular telemarketing lah, right? Call customer one by one, ataupun direct mail. Mail surat menyurat ni bukan tak bagus tau, cuma dia lambat, right? So okay tak kalau kita sekadar guna telefon apa semua ni? Okay, tapi dia makan kos dan makan masa. Nowadays kita ada banyak relationship building medium. Nak guna apa ni, contoh macam kita nak deal with consumer kan, ada WhatsApp, ada social media page, okay, nak face to face ada video conference kan, ada Google Meet lah dan sebagainya, right? Okay. Penting tak kita nak buat relationship building? Penting. Nowadays ni keeping existing consumer dah lebih penting dah daripada finding a new one. So ni antara applications of digital marketing. Ingat ni antara important things juga ni untuk test you all. Next. Sebelum tu kan saya harap I really hope that all of you guys masih boleh fokus. Ni baru sikit ni, banyak lagi. Chapter 1 ni memang quite nak kata boring tu tak lah, tapi memang panjang sikit dan banyak theoretical yang kita kena ingat. Okay, next, benefits of digital marketing, kelebihan digital marketing. This is quite, kita kata macam straightforward lah, right?
Kalau saya tanya awak secara spontan pun, saya rasa awak boleh jawab kot apa kelebihan digital marketing berbanding dengan yang non-digital marketing. Okay, so dia kata, digital marketing can be used to support this aim as follow. Antaranya yang pertama untuk identify. Apa maksud identifying? The internet can be used for marketing research to find out customer need and wants. Okay. Zaman sekarang kan pemasaran ni dia bersifat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Dia tak macam dulu. Dulu peniaga ni dia buat produk dulu, baru dia fikir nak jual macam mana. Right? Bak zaman sekarang, kita tanya consumer dulu apa yang consumer nak, kita buat produk, then kita jual produk tu. Dia berbeza dekat situ. So macam mana kita nak identify consumer need and wants? Senang ke? Bukan senang guys untuk tahu need and want consumer. But dengan adanya digital technology, contohnya macam kita nak buat survey. Okay, yang kedua, anticipating. The internet can provide an additional channels by which consumer can access information and make purchases. Sekarang ni guys, pembeli di internet ni kebanyakannya pembeli yang bijak. Kenapa saya kata bijak? Sebab kita beli barang dekat internet ni jarang kita beli sembrono macam tu je. Tengok je produk, belilah, masuk dalam barcode terus bayar. No. Right. Biasanya kita akan baca dulu dekat page-page tertentu, right? Baca komen, baca review dan sebagainya, buat perbandingan, tengok website mana yang jual lagi murah apa semua, then baru kita beli. Itu maksud consumer sekarang ni consumer yang bijak bila dia beli di atas talian. Tapi adalah juga kes yang beli tu kena tipu kan, itu cerita lain lah, right? Okay. Tapi maksud saya, poin kedua ni adalah consumer are more anticipates to the informations provided by seller. Senang je, semua hujung jari kita baca website, tengok YouTube, everything kita anticipate to our purchases. Baik, yang ketiga, satisfying. Right? Satisfying mean dia juga boleh menawarkan, right, kepuasan dalam pembelian kita. Maksudnya nak beli tu mudah, nak guna apps senang faham. Macam Shopee tu. Shopee ni antara contoh platform digital marketing yang sangat mudah. Siapa-siapa pun yang first time guna pun dia akan faham. Pilih produk macam mana, bayar macam mana kan. Everything. Sebab apa? Sebab benda tu provide a very user friendly step lah untuk pembelian. Okay, so ni antara kelebihan menggunakan digital marketing. Okay, so the next one, yang ni saya nak minta awak untuk baca sikit lah. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu kat kita tentang kelebihan digital marketing ke arah ni lah. Application of Ansoff metric. Benda ni pun awak dah pernah belajar dalam subjek marketing dulu. Okay, baik. Yang ni penting. Benefits of digital marketing in terms of the 5 S of digital marketing. Ni tolong hafal sebab ini suka keluar dalam test. Baik, 5S. Yang S yang pertama, grow sale. Okay. By the way, saya tengok kat sini lah, right? Dekat table dia ni. Awak pun ada, boleh tengok. Okay. Sell, maksudnya kita boleh grow sale. Perluaskan ataupun kita boleh besarkan lagi jualan. Right? So, dengan application of digital marketing, dia dah create satu term yang kita panggil sebagai the world without boundaries. Dunia tanpa sempadan. Okay.
Kita dah boleh market produk kita ni yang dulunya mungkin kita tak boleh reach consumer yang berada di geographical area yang jauh, negeri lain ataupun negara lain dan sebagainya, but nowadays dah boleh dah dengan adanya platform digital marketing. Sebab tu kalau kita nak beli produk-produk yang sebelum ni tak boleh belilah, right? Kita boleh je masuk dekat eBay kan, ataupun Amazon. Macam Shopee ni boleh juga, tapi ada barang yang kadang-kadang kita tak boleh beli tau, mungkin ada sekatan dan sebagainya kan, tapi kalau Amazon apa semua ni, awak nak apa semua ada kat situ. Kan, baik. Yang kedua, speak, get closer to consumer, right? So dia menjadikan interaction between seller and buyer ni makin dengan adanya pelbagai platform. Boleh call ke, boleh chat, boleh yang ketiga, value ataupun value serve. Ini interesting guys, right? Banyak benda yang kita tak boleh buat dekat traditional marketing tapi dah boleh buat dekat digital marketing. Apa contoh dia? Contohnya macam kita boleh buat macam-macam loyalty program dekat website ataupun social media ataupun mobile application. Ini yang kita katakan add value. Right? Shopee tu kalau awak pergi website dia, awak tak beli barang ke apa ke, masuk sekali dia bagi 1 coin. Esok pula masuk jadi 2 coin. Right? Dia bagi kita something, reward tau. Ada nilai tak? Ada. Kita boleh tolak balik dengan jumlah pembelian kita. Dapatlah diskaun kan. So itu contohnya adding value dalam digital marketing. Right? Ada yang buat macam program loyalty lain lah, right? Ada yang buat contest, right? Kadang-kadang tu ada games, kan? Ada permainan apa semua. Semua tu kita panggil add value dalam pembelian customer. Kan. Tapi yang selalu orang buat ni lah macam point kan, yang mana point tu lepas tu kita boleh redeem contohnya, right? Pernah tak beli macam pizza ke dekat online kan, kalau macam Pizza Hut tu dia bagi satu pembelian ada dapat 1 slice. Cukup satu ni and then boleh redeem untuk free apa semua. Semua tu kita panggil value added. Baik. Okey, point keempat, sesi ni semua orang tahu, jimat, saya tak ulas lah. Right? Of course, penggunaan digital marketing lebih jimat. Dan last one, sizzle. Okay. Sizzle mean we can extend the brand online, yang mana dia boleh mengukuhkan lagi brand awareness of our product. Kan? We can improve consumer experience by offering new digital value proposition. Okay, so please guys, please remember ataupun hafal lah 5S benefits of digital marketing. Okay, so far seharap lah apa yang huraikan ni bolehlah faham sikit sebanyak kan tentang fundamentals of introductions of digital marketing. Okay, next. Saya masuk few tajuk lagi and then kita boleh mungkin break kejap lah. Baik, so what is B2B, B2C? Tadi sahabat kita dah jawab kan, saya tanya apa itu B2B, apa itu B2C. So saya harap semua orang faham model perniagaan B2B, B2C. By the way kan, kenapa kita kena tahu modul ataupun business model ni? Why? Right? Sebab to reach consumer in terms of B2C, dia tak sama macam to reach consumer on B2B. Right? Awak perasan tak kalau orang buat iklan nak jual produk B2C ni, kebiasaannya, I'm not saying all, saya tak cakap semua, tapi kebiasaan content, copywriting, dia orang ni biasanya gunakan benda-benda yang tak formal sangat, right? Selalu kita nampak kan orang tulis dalam Facebook ke Instagram apa semua tu kan, contohnya macam
ayat-ayat tak formal lah, maksudnya macam ayat-ayat yang lebih santai dan sebagainya, right? Biasanya B2C macam tu. Tapi kalau B2B, biasanya dia gunakan benda yang formal, right? Sebab apa formal? Sebab pembelian B2B ni dia lebih sistematik. Tu tadi kan macam saya kata, awak nak beli mesin apa semua, right? Dia akan melibatkan benda-benda yang lebih formal, kan? Mungkin ada sebut harga, mungkin ada e-procurement contohnya, mungkin ada demonstration apa semua kan, proses pembelian tu. Dia tak macam B2C. Kita setakat nak beli baju, nak beli kasut dekat Shopee apa semua tu kan, kita very informal ataupun very kita kata macam santai lah kita kata. Itu sebab why kita kena faham modul B2C dan B2B. Okay, next, e-commerce versus e-business. Tajuk ni pun ataupun ni pun kena faham. E-commerce means perdagangan elektronik. E-business pula bermaksud perniagaan elektronik. E-business, e-commerce. Sesama ke? Dia in some third parties it deal with. So contohnya you masuk dekat website katakanlah you nak beli kasut dekat website Adidas, so awak pun buka lah website Adidas, pilih call and then buat pembayaran dan tunggu produk sampai. Aktiviti tu yang kita panggil e-commerce, right? Kadang-kadang sebelum pembelian kasut ni tahan lama tak, okay, apa-apalah yang kita search for, aktiviti tu lah kita panggil e-commerce, right? Ingat ni dia punya keyword dekat sini tau, financial and informational electronically mediated transaction between seller and buyer. Awak bayar, dia terima, right? Dia hantar, awak terima. Awak tanya soalan, dia jawab. Benda tu berlaku dalam platform yang sama, kita panggil e-commerce, right? Baik. Apa beza e-commerce dan e-business? E-business ni pula, dia merangkumi semua aspek yang kita buat dalam digital marketing ataupun dalam digital platform. Dia bukan saja terhad kepada e-commerce. Apa contoh e-business? Market research contohnya, right? Product development contohnya, manufacturing contohnya, inbound and inbound outbound communication, semua aktiviti di atas talian yang kita buat untuk pemasaran ataupun bisnes kita dipanggil e-business. Confused? Okay, dia macam ni tau. E-commerce ni di bawah e-business. Tapi e-business ni merangkumi semua aspek perniagaan di atas talian. So dia lebih besar dekat situ. Okay? Tolong baca buku teks sikit. Buku teks saya ada sediakan, please. Alright, so far seharap okay. So far ada tak benda yang awak macam tak faham ke, ataupun perlukan extra explanation ke, ataupun so far so good? Okay. Guys, come on lah. You all ada 30 lebih tau. Aktif sikit. Jangan sedih je dekat sebalik screen awak tu. So far so good ke? Ataupun ada benda yang saya nak Okay, sir. Right. Jangan mengantuk tau. Saya pun tak larat ni. Tapi kita habiskanlah chapter 1 sikit lagi. Okay guys, kalau tak ada soalan, kita break sekejap, 2-3 minit. Sebab saya pun penat, cakap tak berhenti, puasa. Right.
after this kita come back and continue dengan different functionality lah dalam digital present. You tak payah pergi mana-mana lah, kita just relax kejap. Take 3. Okay guys, okay. Let us continue, kita sambung lagi. Baik, tajuk sebenarnya, the next subtopic here is different form of functionality of digital present. Dalam tajuk ni, in this subtopic, kita nak identify jenis-jenis setiap website yang yang marketers buat ni, kadang-kadang dia ada yang bersifat dia nak jual produk kan. Contohnya dia ada sediakan lah platform yang mana kita boleh add to cart and then kita boleh proceed to checkout, buat pembayaran dan sebagainya. So ada website macam tu, betul tak? Tapi ada juga website yang dia just display produk je, dia tak buat penjualan dekat website tu, right? So mungkin function website ni berbeza-beza. So yang ni kita nak tengok dalam different form of functionality lah of digital present. Okay, dia ada 5. So number 1, transactional e-commerce site. Transactional e-commerce site ni apa-apa sahaja website yang kita boleh beli dekat website tu. Simple benda macam tu. Definition dia. Site that enables purchase of product or services online and is typical in retail, travel or financial services sector lah. Contohnya Nike, right? Website Adidas, website Apple, website kebanyakan brand lah sebenarnya kita dah boleh buat pembelian dekat website. Yang kedua, dia kata service oriented relationship building site.
Website macam ni, kita tak boleh beli produk dekat situ. Tapi kita boleh baca information, kita boleh buat comparison dekat situ. Right? Sebab normally website yang bersifat service oriented ni, dia hanya bagi information sahaja. Ataupun dia nak galakkan consumer untuk baca dan beli produk tu, even dekat platform lain lah, tapi dia bagi kita information untuk stimulate purchases, right? Ada brand, contoh macam brand ni, kalau tak salah saya lah, brand macam, saya tak ingat tau sama ada A&W ke ataupun Burger King, right? You tak boleh beli tau dekat website dia. You kena beli dekat platform lain, tapi dia tunjukkanlah menu dia apa semua. Salah satulah sama ada Burger King ataupun A&W. Right? So kita faham bahawa itu website yang function dia tu untuk service oriented relationship building. Okay. Beza tak dengan website MACD? Beza sebab website MACD awak boleh beli dekat situ. Kalau website MACD tu dia kategori transactional e-commerce site. Right? Clear Baik. Yang ketiga ni, brand building site. This type of site or apps provide experience to support the brand. Biasanya website brand building ni dia macam group kan brand-brand tu dalam function yang sama. Right? Katakanlah website ni apa? Awak pernah dengar tak satu website gsmarena.com? Siapa pernah dengar GSM Arena ataupun pernah masuk website tu? Website tu tahu dia macam kumpulkan brand-brand ataupun apa nama, barang-barang gadget lah kan, telefon, right? Tablet apa semua kan. So kat situ consumer boleh macam compare, right? Boleh tengok information pasal produk. Sebab apa? Dia try to stimulate ataupun support lah brand-brand tu untuk push brand tu supaya orang lebih kenal, orang lebih macam alert, aware tentang brand-brand tersebut, right? Itu contoh brand building site. Okay, number 4 ni senang. Number 4 ni apa saja website yang mengeluarkan artikel, berita ataupun penulisan tentang produk-produk. Maksudnya dia macam report balik. Kalau kat Malaysia ni, kalau kita tengok website-website yang dia publish news ni, contohnya macam Soya Cincau contohnya. Pernah dengar kan website Soya Cincau? Apa lagi? Kalau apa nama untuk otomotif ni, Paul Tan, Kareta, benda-benda gitulah. Itu kita panggil publisher ataupun intermediary site. Dia orang bukan jual produk tapi dia orang publish news ataupun berita-berita untuk consumer bacalah tentang produk-produk tu. Okay, dan last but not least, of course, social network ataupun community site. Right? Community site ni kita rujuk kepada apa-apa platform yang mengumpulkan consumer jadi satu community dalam tu. Contoh macam platform-platform yang macam forum, group page, kan social media page dan sebagainya lah, yang macam saling tukar pendapat dalam tu, right? Soal dan jawab dalam tu kan right? Macam apa yang berlaku dalam Facebook page dan sebagainya, right? Okay, so ini 5 form of functionality digital present. Baik, yang ni saya nak minta you all untuk buat self reading lah sebab macam apakah cabaran-cabaran, dia kata challenges dalam nak ni managing digital marketing strategy, very straightforward, right? Tandakan dan make it as your self reading. Samalah digital challenges.
Okay, a strategic framework ni, yang ni maybe you just look into it lah, and just tengok sikit sebanyak, because normally kita tak tanya pun tajuk ni dalam test lah, right? But it maybe untuk pembacaan sikit lah, right? Strategic framework. Okay, yang ni saya kena go through. Introductions to digital marketing communication. Right? Apa channel yang kita nak gunakan untuk menyampaikan marketing communication dalam digital marketing. Okay, so I'm not going to read this, you boleh baca sendiri. Cuma saya nak fokus terus kepada jenis-jenis digital media channel. Okay, before kita start, 6 media channel ni dia ada dalam chapter kita lepas ni tau. Maksudnya kita akan masuk dengan lebih detail. So untuk hari ni saya cuma bagi definition dan juga mungkin apa contoh-contoh lah, so that kita faham setiap satu ni. Detail kita tengok nanti. Okay, so dia kata ada 6 digital media channel yang kita kena tahu. Yang pertama dipanggil search engine marketing. So soalan mudah saya nak tanya, apa search engine? Macam Google. Senang kan? Search engine ni carian laman web.